Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernah tak kita lihat seseorang yang sederhana hidupnya tetapi nampak bahagia bersama keluarga? Saya yakin mesti biasa kita lihat. Jika kita lihat orang kaya hidupnya senang itu menjadi kebiasaan, tetapi orang yang sederhana tetapi mampu memiliki apa yang diperlukan itu adalah luar biasa bagi kita, terutama apabila zaman sudah berubah dengan kadar belanja rumah yang semakin meningkat. Namun di sini pernah tak kita terfikir kenapa orang yang sederhana ini nampak lebih bahagia dari orang yang terlajak kaya? Dan kadang-kadang jika kita lihat seorang guru mengaji yang pendapatannya biasa-biasa saja tetapi nampak ceria setiap masa apabila bertemu siapa. Rakan-rakan, inilah yang dipanggil sebagai keberkatan. Wallahi, apabila seseorang itu diberkati di dalam kehidupan, segalanya akan nampak tenang-tenang saja walaupun ketika atau zaman itu nampak susah. Tetapi asbab berkat daripada Allah inilah yang membawa kepada segala urusan hidup seseorang itu menjadi mudah. Rakan-rakan, suka untuk saya kongsikan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bermaksud orang yang paling baik itu adalah orang yang berilmu. Jika dia diperlukan, maka dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Namun, sekiranya dia tidak diperlukan, maka dia akan mencukupkan dirinya sendiri dan tidak menyusahkan orang lain. Hadis riwayat Razin. Baiklah, inilah kehebatan seorang yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang itu diberi sesuatu ilmu dan diajarkan kepada orang lain atau diberi khidmat kepada orang lain, maka keberkatan itu akan dapat kepada orang lain dan dirinya sendiri. Kita ambil contoh mudah seorang mekanik. Apabila khidmatnya diperlukan, maka dia akan menolong orang lain menyelesaikan masalah kereta. Dan apabila orang tak memerlukan khidmat mekanik ini, maka mekanik itu sendiri boleh melakukan segala perkara yang rosak jika berlaku kepada kenderaannya sendiri. Jadi di sini bukan manfaat kepada orang lain sahaja, bahkan tak menyusahkan orang lain atas sebab ilmu mekanik yang ada pada diri seorang mekanik itu. Baiklah, itu baru contoh dari segi ilmu dunia. Cuba kita bayangkan jika kita berilmu dengan ilmu akhirat, pasti lebih lagi manfaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita. Sebab itu, sebaik-baik ilmu adalah ilmu akhirat yang boleh membawa kita dan orang lain menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keberkatan dari mengajar ilmu akhirat ini akan lebih dipandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga di samping kita mahir dalam ilmu keduniaan, adalah kita peruntukkan sedikit masa untuk kita belajar ilmu akhirat. Mudah-mudahan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi kita dapat manfaatnya.